Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria kepada anda penonton. Kita bersua untuk mengongsikan antara info semasa yang ada dimuatkan pada edisi pagi ini. Dan Auda, Alhamdulillah keadaan cuaca saat ini di daerah Tutong dalam keadaan yang cerah, dalam keadaan yang baik. Dan kalau kita lihat juga, kurang seminggu saja lagi kita akan melangkah ke bulan Syawal dan pasti kita percaya ramai di antara Auda yang sedang pun bersiap-siap untuk membeli segala barangan ataupun menempah baju raya dan sebagainya untuk menyambut kedatangan bulan Syawal nanti. Apa yang kita ingin sarankan agar Auda berbelanja dengan berhemah dan berjimat cermatlah dalam berbelanja dan kita sambut Syawal pada tahun ini dengan seadanya sahaja. Baik Auda, sebelum saya mengongsikan antara info semasa yang ada dimuatkan pada pagi ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu bahan rakaman yang kami sediakan pada hari ini. Dalam sejarah Islam, masjid merupakan satu institusi terpenting yang bukan sahaja dilihat sebagai lambang kekuatan syariat Islam, namun ia juga lebih menyerlah sebagai lambang perpaduan ummah yang menjadikannya sebagai sebuah pusat pembangunan masyarakat Islam bagi meningkatkan pelbagai aspek kehidupan seharian yang tenteram dan harmoni. Pengimarahan masjid bukanlah hanya menjadi tanggungjawab kepada seorang individu sahaja, akan tetapi penglibatan para jemaah masjid adalah menjadi keutamaan dalam menghidupkan suasana keharmonian dan perpaduan di antara jemaah di masjid melalui apa jua kegiatan yang diungkayahkan. Seperti lazimnya, ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid giat melaksanakan pelbagai kegiatan keagamaan buat para jemaahnya, dan begitu juga ketika masih berada di bulan suci Ramadan ini. Di bulan mulia yang penuh keberkatan, adalah menjadi suatu kewajipan bagi umat Islam untuk memperbanyakkan amal ibadat dan mengharapkan ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Tidak seperti Ramadan yang lalu, yang mana kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Quran telah dilaksanakan di rumah kediaman masing-masing, sama ada secara bersendirian atau bersama keluarga sahaja ataupun secara dalam talian, yakni online. Dengan perpaduan dan kerjasama yang diberikan oleh rakyat dan penduduk di negara ini, situasi jangkitan wabak COVID-19 adalah dalam keadaan terkawal, dan pada saat ini negara Brunei Darussalam sedang berada pada tahap 5 di escalation plan. Meskipun kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan seperti biasa di bulan suci Ramadan tahun ini di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara, namun pematuhan kepada peraturan-peraturan dan garis panduan adalah dimestikan. Saya kongsikan beberapa kegiatan yang giat atau lazim dibuat, antaranya amalan membaca Al-Quran, iaitu sama ada pembelajaran melalui kelas-kelas Al-Quran mulai peringkat kanak-kanak hinggalah dewasa, dan ianya seterusnya disasarkan terutamanya saudara-saudara baru sebagai bimbingan berterusan agar mereka benar-benar atau sekurang-kurangnya boleh membaca Al-Quran, terutama surah-surah lazim yang digunakan dalam solat fardu, serta menghayatinya melalui tadabbur dan tafsir Al-Quran. Secara peribadi, saya merasa sangat gembira, apatah lagi apabila sering dikongsikan kegembiraan tersebut melalui sambutan para jemaah yang sering hadir dan menampakkan peningkatan yang positif melalui kehadiran jemaah berkunjung ke masjid semakin meningkat, bersolat jemaah 5 waktu. Seterusnya mengikuti dalam apa jua aktiviti pengimarahan masjid yang diungkaykan seperti majlis-majlis ilmu agama, fardu ain maupun fardu kifayah seperti bengkel-bengkel menghalusi solat dan sebagainya. Pada tahun lalu, kesukaran terutamanya dalam pengimarahan adalah amat sukar. Bahkan tidak dibenarkan
hinggalah ke suatu tahap mengikut peringkat yang digariskan oleh pihak kesihatan dalam membenarkan kegiatan pentakmiran masjid tersebut. Sebagai perkongsian, kalau saya lihat pendekatan secara peribadi, negara atau selaku rakyat orang-orang kita ni atas dua dasar. Yang pertama, kerana usaha yang bermaksud kerana ketaatan orang-orang kita ni dalam mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan dari peringkat ke satu peringkat oleh pihak kesihatan dan segala SOP. Yang keduanya atas tawakal, iaitu melalui doa-doa pengharapan kita ni dalam menolak segala bala penyakit yang menimpa. Contohnya setiap solat waktu dan Jumaat diadakan qunut nazilah menolak wabak serta istiqamah di dalam solat-solat hajat. Pada tahun ini, melalui siaran akhbar telah pun ditetapkan SOP bagi solat hari raya antaranya. Yang pertama, digalakkan menyukat suhu badan. Yang kedua, digalakkan menggunakan sungkup penutup muka. Yang ketiga, mengsanitasi tangan. Yang keempat, scan Bruhel, yakni dibenarkan bagi pemegang hijau dan kuning. Yang kelima, digalakkan berwudu awal di rumah. Yang keenam, dimestikan membawa sejadah sendiri dengan ukuran besar. Yang ketujuh, penjarakan antara jemaah mengikut ukuran sejadah. Yang kelapan, dinasihatkan bagi yang kurang sihat untuk tidak menghadiri ke masjid. Manakala tahun lepas, solat raya Aidilfitri tiada diadakan. Akan tetapi, bagi keluarga yang ingin membuat sembahyang sunat hari raya Aidilfitri, bolehlah membuatnya bersama keluarga, anak-anak di rumah bagi merayakan hari raya Aidilfitri di rumah masing-masing. Alhamdulillah, ketika ini para jemaah berpeluang bagi menghadiri ke masjid bersolat waktu serta mengikuti apa jua kegiatan. Namun begitu, sebagai sasaran dan ingatan bersama, marilah kita ni ikuti apa jua peraturan atau saranan garis pandu SOP untuk menghadiri ke masjid sebagaimana yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa bagi menjamin keselamatan di musim pandemik ini. Keutuhan dan perpaduan ummah dapat dilaksanakan dalam mengawal situasi jangkitan COVID-19. Maka setentunya pengimarahan masjid akan dapat diteruskan dengan aktiviti-aktiviti keagamaan yang telah pun dibenarkan pelaksanaannya pada tahap kelima ini. Dan hal ini memperlihatkan masjid bukan sahaja sebagai institusi ibadah, malahan perlu diserikan dengan unsur pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sekaligus mampu menjadikannya sebagai pusat pendidikan Islam bagi membina kemajuan ummah yang baik dari segi akidah, syariah dan juga akhlak. Baik, Auda, itulah bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan Auda, dan alhamdulillah Auda, dengan perpaduan dan juga kerjasama daripada orang ramai dalam membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini, dan sekarang juga negara kita berada di tahap 5 de-escalation plan, dan alhamdulillah seluruh masjid-masjid, balai ibadat dan juga surau di negara ini dapat melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid-masjid, surau dan juga balai ibadat di seluruh negara, meskipun kita perlu mematuhi SOP yang telah pun disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Dan juga tidak lama lagi kita akan menyambut Syawal, dan pasti sembahyang sunat Hari Raya Aidilfitri akan dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Dan namun yang demikian, kita perlu mengikut jua SOP yang telah pun disediakan oleh Kementerian Kesihatan dalam menghadiri masjid, surau dan juga balai ibadat di seluruh negara. Baik, sebelum kita berpisah, ingin saya kongsikan antara info semasa yang ada pada pagi ini. Pada hari ini akan diadakan Majlis Khatam Al-Quran bertempat di Masjid Kampung Birau yang akan diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak-anak yatim, dan Majlis Khatam Al-Quran ini akan mengambil tempat di Masjid Kampung Birau pada jam 5 petang. Pada 10 hari bulan Mei 2021, hari Isnin, akan diadakan Majlis Pelancaran bagi memulakan bacaan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya, anjuran Pusat Kegiatan Warga Mas Tutong bersempena dengan Hari Ulang Tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia
Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 tahun yang akan mengambil tempat di bangunan Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong pada jam 8.30 pagi. Dan juga pada hari yang sama, 10 hari bulan Mei 2021, akan juga diadakan Majlis Penyampaian Bantuan Amal Anjuran Majlis Perundingan Kampung Bukit Beruang khusus untuk penduduk Kampung Bukit Beruang yang kurang berkemampuan bagi menyambut dan meraihkan Hari Raya Aidilfitri, yang mana majlis ini akan diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Bukit Beruang Daerah Tutong pada jam 8 pagi. Dan itu sahaja yang dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan untuk mengongsikan antara info semasa yang ada dimuatkan pada setiap pertemuan kita pada setiap hari, insya-Allah. Baik, kita kembali bersama rakan setugas. Akhir kalam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.